kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak mulakan video saya ini dengan dua soalan. Soalan yang pertama, betul ke kerajaan perpaduan madani pada ketika ini tengah goyang teruk? Dan soalan yang kedua, betul ke tebuk atap itu sebenarnya hampir-hampir berlaku ataupun mungkin tengah berlaku dan masih lagi berpotensi untuk berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana yang kita tahu desas-desus betapa kerajaan bakal bertukar memang telah bertiup kencang sejak semenjak ini, dan ini dikuatkan lagi dengan kata-kata daripada beberapa influencers yang saya kira mempunyai merit dalam percakapan mereka seperti Raja Putra Kamarudin, Papa Gomo, Regi Jesse dan ramai lagi. Dan benda ini bak kata orang tua-tua, kalau tak ada angin pokok tidak bergoyang. Cumanya, kalau anda tanyakan kepada saya lah secara peribadi, saya berpandangan bahawa pertukaran kerajaan ini berkemungkinannya tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Mungkin juga kerajaan perpaduan madani, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan kekal sekurang-kurangnya hingga ke habis penggal. Kenapa saya cakap macam tu? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat tahu memang ada satu usaha yang begitu terancang dan begitu teliti tengah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan MP-MP Barisan Nasional yang dilihat tidak menyokong Zahid Hamidi, tidak menyokong kerajaan perpaduan madani ini secara sepenuh hati agar kekal menyokong beliau. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita pun dapat lihat usaha yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik sokongan daripada MP-MP daripada pembangkang supaya menyokong kerajaan perpaduan. Alah, nak dapatkan peruntukan kena berunding, dan syarat perundingan itu seperti mana yang telah didedahkan secara sengaja ataupun tidak oleh beberapa pihak, antara lain ialah dengan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan madani ini. Apatah lagi, pada tahun depan kita bakal menerima Yang di-Pertuan Agong yang baru, iaitu Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Dan Sultan Ibrahim ni macam mana kita tahu, seorang yang sangat no-nonsense sebenarnya. Jadi gabungan beberapa faktor inilah yang menyebabkan saya mengatakan bahawa berkemungkinannya kerajaan tidak akan bertukar semudah itu dalam masa yang terdekat ini. Tetapi ialah, ini politik Malaysia. Apa sahaja boleh berlaku, dan pandangan saya boleh tersasar dan boleh tersilap. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, yang menariknya untuk kita bincangkan dalam video kita pada kali ini ialah betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri seolah-olahnya secara tidak sengaja mengakui bahawa usaha untuk menukar kerajaan itu memang wujud, dan juga perkara itu masih lagi tengah ongoing dan ada potensi untuk berlaku sebenarnya. Mengapa saya cakap macam tu? Saya jemput anda untuk tonton keratan video ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dilakukan oleh beliau pada 23 hari bulan Disember. Baru je lagi, di mana ucapan ini sebenarnya agak panjang keratannya, iaitu lebih kurang 3 minit. Tetapi saya akan keratkan video ini untuk ambil part yang saya ingin ulas sahaja. Jemput tonton. Saya bangga, Alhamdulillah, kerana jentera parti-parti yang bersama dalam kerajaan perpaduan ini nampak beri kerjasama penuh, dan langkah-langkah yang kita ambil sama ada tata kelola ataupun menentang rasuah, menetapkan syarat-syarat ketulusan dalam procurement dan program-program madani dan ekonomi dan lain-lain itu nampak tidak mendapati masalah. Dan setelah setahun nampak politik jauh lebih stabil. Sebab itu pertemuan saya dengan Premier Abang Jo hari semalam itu sangat penting. Tapi sempat kita bincang tentang kekuatan, kestabilan kerajaan perpaduan, dan beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas yang tidak betul ansur bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percubaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi perlakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir bila ada percubaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meletakkan hubungan negeri Sarawak dan Persekutuan dan juga hubungan kerajaan perpaduan. Dalam senario politik semasa ini, peranan atau pendirian GPS itu agak kritikal, kerana hanya dengan penyertaan
dan dukungan parti utama Sarawak GPS dan Sabah GRS yang akan memungkinkan perubahan itu berlaku. Jadi kalau ada pun sedikit sebanyak percubaan tebuk atap ini akan hanya berasas sekiranya ada ruang yang diberikan oleh kedua-dua negeri. Tetapi secara konsisten, bukanlah semalam, tapi semalam ni kita bicara panjang dan beliau mau menutup episod ini sama sekali. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat lihat dua poin utama yang menunjukkan betapa usaha tebuk atap ini ataupun pengalihan sokongan ini sebenarnya memang sedang berlaku dan juga masih berpotensi akan terus berlaku. Yang pertamanya, kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan begitu cuba nak meyakinkan orang, konon-kononnya parti-parti yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan Madani ini sangat, orang kata, memberikan kerjasama dengan baik, sentiasa menyokong usaha kerajaan dan sebagainya. Tetapi daripada riak wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, tidak terpancar keyakinan dalam pertuturan beliau yang tersebut itu. Dia seolah-olah macam kita ni tengah sakit, tetapi kita nak yakinkan orang yang kita ini tak sakit. Mulut boleh kata tak sakit, tetapi daripada riak wajah, daripada pergerakan badan kita, body language kita, daripada nada suara kita, memang menunjukkannya sebenarnya kita tengah sakit. Jadi di sini kita dapat lihat seolah-olahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim macam hendak cuba meyakinkan orang ramai betapa kerajaan ni okey, everything is fine, semua orang menyokong dan sebagainya. Tetapi benda-benda macam ni seolah-olah macam berlawanan kalau nak ikutkan. Yalah, sebab kami ini bila dah terlibat dalam dunia politik seperti ini, kami belajar untuk lihat everything between the lines. Kami belajar untuk melihat sesuatu perkara itu di sebalik garisan yang nyata. Macam tajuk yang disebutkan oleh Harian Metro yang seperti mana saya tunjukkan kepada anda tadi. Harian Metro telah menulis, Anwar yakin tebuk atap tidak akan berlaku. Dan kalau kita memang tahu tentang seni politik ini, seandainya kalau seseorang itu menafikan satu perkara itu berlaku, ada besar kemungkinannya sebenarnya perkara itu tengah berlaku. Jadinya, benda ini yang mendatangkan keminatan pada saya untuk ulas perkara ini bagi tontonan anda semua. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu juga, beliau telah menyatakan tentang pertemuan beliau dengan Ketua Menteri Sarawak iaitu Abang Jo. Di mana kalau nak ikutkan pertemuan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Abang Jo ini, sepatutnya macam biasa je lah. Tak ada masalah pun. Tetapi cara Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita tentang perkara tersebut, di mana banyak masa beliau ketika menceritakan tentang perihal pertemuan beliau dengan Abang Jo ini, berkisarkan tentang usaha mana-mana pihak untuk cuba memujuk Abang Jo dan juga MP-MP Sarawak yang lain dan juga MP Sabah mungkin untuk mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan yang baru. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah macam terdesak untuk meyakinkan betapa Abang Jo konsisten, Sarawak konsisten dari dulu sampai sekarang. Abang Jo menolak semua itu dengan tegas, tidak mahu melayan permintaan mereka, tidak mahu menerima proposal mereka. Seolah-olah macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi jurucakap bagi pihak Abang Jo pula. Dia yang cerita Abang Jo cakap apa, Abang Jo cakap apa, Abang Jo cakap apa. Sedangkan saya tidak pernah nampak pun mana-mana kenyataan dari Abang Jo selepas pertemuan itu yang menceritakan perihal pertemuan beliau dengan Perdana Menteri. Kod-kod lah kalau saya terlepas pandang. Dan kalau kita perhatikan pun, Datuk Seri Anwar macam tak putus-putus cuba hendak memuji Sabah dan Sarawak, hendak orang kata mengatakan bahawa mereka ini committed dan sebagainya. Diulang-ulang benda itu diulang-ulang percakapan itu, committed. Bagi saya lah, sebagai seorang yang memang faham tentang seni percakapan politik Datuk Seri Anwar ini, bila dia ulang satu benda yang sama sepanjang masa, macam saya katakan, dia seolah-olah macam hendak menanamkan satu keyakinan kepada orang ramai, terutamanya penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan Madani ini, bahawa segala-galanya tidak akan berlaku seperti mana yang telah disebutkan oleh Papa Gomo sebagai contohnya. Tapi itulah, macam bila benda itu diulang-ulang, ini memberikan satu keyakinan lagi kepada saya yang melihat di sebalik garisan ini, benda itu sebenarnya tengah berlaku. Dan tidaklah satu perkara yang tidak logik kalau alihan sokongan daripada Sabah Sarawak ini berlaku. Seperti mana yang tadi disebutkan oleh Datuk Seri Anwar tadi. Di mana kalau ikutkan Sabah dan Sarawak ini memang ada menyimpan perasaan tak puas hati dengan PMX atas beberapa janji yang tidak ditunaikan. Seperti berkenaan dengan MA63, berkenaan dengan petroleum, dan untuk kes Sabah pula berkaitan dengan ambalat dan macam-macam lagi. Dan kerana itulah Sabah dan Sarawak ini kritikal. Tetapi kalau kita dapat lihat, tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul hendak menjaga hubungan beliau dengan Sabah dan Sarawak. Tetapi dalam masa yang sama pula,
Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak kutuk UMNO. Dia kata UMNO tidak melakukan cukup untuk memberikan penerangan kepada akar umbi berkenaan dengan DAP dan sebagainya. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah hendak menyalahkan UMNO, kepimpinan UMNO, kerana mereka ini gagal untuk menarik sokongan orang Melayu, gagal untuk mengekalkan sokongan akar umbi. Kiranya macam UMNO ini dikambing hitamkan. Apatah lagi UMNO pada ketika ini memang tengah mengalami masalah yang sangat-sangat besar. Sokongan orang Melayu terhadap UMNO memang berkurangan gila-gila. Jadi, nada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan UMNO dengan nada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Sabah dan Sarawak sangat-sangat berbeza. Sabah Sarawak seolah-olah ditatang macam minyak yang penuh. Tapi UMNO ni ibarat macam, aku dah malas nak layan kau. Dan benda ini sebenarnya satu isyarat yang besar bagi UMNO betapa mereka ini sebenarnya tidak lagi dipandang tinggi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sekiranya kalau UMNO bertindak keluar pun daripada kerajaan perpaduan madani ini, agaknya lah kan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh kata, tak apalah kau belah lah, aku dah malas nak layan kau. Selama kau ada pun menambahkan berat pada otak aku, nak menghadapkan 47 kes kau punya presiden, lepas tu nak menghadap lagi dengan kau makin lama makin gagal tarik sokongan Melayu, orang Melayu habis lari ke Perikatan Nasional disebabkan oleh kau, dan macam-macam lagi. Bukanlah saya ini menyokong gila-gila tebuk atap, tidak. Macam saya katakan, saya tak yakin benda itu akan berlaku. Tetapi berdasarkan kepada cakap-cakap, berdasarkan kepada bahasa badan Datuk Seri Anwar Ibrahim, cara beliau bercakap dengan pemilihan perkataan-perkataan yang diluahkan, saya yakin sebenarnya kerajaan pada ketika ini tengah goyang gila. Kebarangkalian untuk MP-MP BN ataupun Sabah Sarawak mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional sekaligus penjabakan penukaran kerajaan itu juga adalah tinggi kalau nak ikutkan. Tetapi macam yang selalu saya katakan, kita sebagai orang awam, kita perhatikan sahaja apa yang berlaku dekat atas itu dengan penuh rasa minat. Sebab apa sahaja yang berlaku bakal memberikan impak kepada kita rakyat Malaysia. Dan saya faham, ramai di antara rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu dan juga sebilangan besar orang Cina dan India yang merasakan bahawa cukup-cukuplah dengan kerajaan ini. Kerajaan yang gagal untuk menjaga kemaslahatan rakyat, kerajaan yang gagal untuk mengawal harga barang, kerajaan yang gagal untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan ekonomi yang bagus, kuasa beli rakyat pun makin kurang dengan subsidi bakal ditarik, dengan macam-macam benda lagi. Dan saya rasa mungkin sekiranya kalau berlakulah penukaran kerajaan ini, ramai yang bersorak gembira sebenarnya. Yang tak bersorak gembira tu mungkin anak apa-apa je lah. Dan bagi mereka ini, seandainya lah kan kalau perkara itu berlaku, kita tak cerita banyak lah. Mungkin kita ramai-ramai boleh tanyakan kepada anak apa-apa ini soalan yang ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?